Lenggok sikit ni nampak molek kepala ada. Kepala nampak molek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yawm, fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah, wa a'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dah. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama', wa huwas sami'ul 'alim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebelum kita mulakan kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita baca zikir ini sebanyak 4 kali. Siapa yang baca zikir ini 1 kali, Allah Subhanahu wa taala akan merdekakan 1/4 tubuhnya dari api neraka. Siapa yang membacanya sebanyak 2 kali, Allah akan merdekakan separuh tubuhnya dari api neraka. Siapa membaca zikir ini sebanyak 3 kali, Allah akan merdekakan 3/4 tubuhnya dari api neraka. Dan siapa membaca zikir ini sebanyak 4 kali, Allah Subhanahu wa taala akan merdekakan semua tubuhnya daripada api neraka. Sama-samalah kita baca zikir pagi ini sekejap. Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah alladhi la ilaha illa anta wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu alladhi la ilaha illa anta wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah alladhi la ilaha illa anta wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah alladhi la ilaha illa anta wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Baiklah sahabat-sahabat dikasihi sekalian, tersambung lagi pelajaran kita pada pagi ini. Selepas kita mempelajari pada kuliah kita pagi kemarin, iaitu jenis-jenis hisab pada hari akhirat pada pagi kemarin ya. Pagi ni pula kita baca bagaimana keadanya Allah Subhanahu wa taala menghisap setiap daripada kita manusia. Kita kena ingat bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menghisap, menghitung segala yang dibuat oleh setiap daripada kita manusia ini pada hari akhirat kelak. Bila kita pergi di hari akhirat kelak, keadaan hisapnya tidak sama di antara seseorang itu dengan orang lain, tidak sama. Demo lagu tu, kawal lagu ni. Dan Allah Subhanahu wa taala nak menzahirkan akan keadilannya kepada kita semua.
Maka apabila berkumpulnya semua manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala di satu tempat yang cukup menakutkan kita. Satu tempat yang cukup menakutkan kita. Apa keadaan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala hufatan, uratan, ghurla. Hufatan itu keadaan tidak berselipar. Satu keadaan hufatan tidak selipar. Yang kedua, uratan tidak berpakaian. Yang ketiga ialah hufatan, uratan, ghurla. Kalimah ghurla maknanya tidak berkhitan, tidak sunat kata orang kita. Dalam keadaan lagu ni, dia keadaan hufatan, uratan, ghurla, dan ada manusia berjalan di atas kakinya, yakni jalan macam jalan di dunia. Ada orang yang berjalan di atas wajahnya, yakni muka di bawah, kakinya di sebelah atas. Tidak memakai apa-apa pakaian, tidak bersunat, berkhitan, seperti mana kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal kejadian dahulu. Bagi orang yang buat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, mata mereka ni terbelalak ke langit. Dengan hati yang cukup takut pada Allah Subhanahu wa taala. Semua orang yang takabur, yang ego, yang besar diri di atas dunia ini, mereka akan rasa terlalu hina apabila mereka pergi kepada hari akhirat kelak. Mereka tidak akan angkat mata mereka walaupun sekali. Mereka tidak merasai ketenangan dari sudut hati mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan perhatikan saja firman Allah Taala dalam Al-Quran. Allah Taala berfirman, "Wala tahsabannallaha ghafilan 'amma ya'malul zalimun. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa." Surah Ibrahim ayat 42 hingga 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahsabannallaha ghafilan 'amma ya'maluz zalimun." Jangan kamu sangka bahawa Allah Subhanahu wa taala lupa akan segala yang dibuat oleh orang-orang yang zalim di atas dunia dahulu. Innama yuakhiruhum, tapi Allah Subhanahu wa taala melambatkan balasan kita, balasan mereka tadi, hingga ke suatu hari yang padanya mata manusia akan terbeliak kaku, yakni pemandangan mereka ni belalak mata. Kenapa belalak mata? Sebab mereka ni gerun, gementarnya hati mereka melihat kepada keadaan yang berlaku di hadapan mereka itu. Muhti'ina muqni'i ru'usihim. Dalam masa itu mereka terburu-buru menyahut panggilan ke padang mahsyar sambil mendongakkan kepala mereka dengan mata tidak berkelip. Akak kepala lah kata, mata mereka tidak berkelip, dan hati mereka pula tidak bersemangat kerana bingung dengan keadaan yang berlaku pada hari itu. Allah Subhanahu wa taala sifatkan keadaan pada hari itu dengan perkataannya muhti'ina muqni'i ru'usihim. Kepala mereka ini mendongak ke langit dengan tidak berkelip. Hati mereka amat putus asa sebab mereka tengok keadaan yang berlaku pada hari itu amat menakutkan kita semua. Jadi kawan-kawan sekalian, pasal apa mata belalak, kepala tengok ala kata tak semangat nak pergi? Sebab depan orang kafir ni keadaan yang cukup menakutkan. Bahkan kata orang, hati ni macam tak ada dada, naik alah tekak ke hati. Wa anzirhum yawmal azifati idzil qulubu ladal hanajiri kadhimina. Bagilah wahai Muhammad amaran kepada puak-puak kafir ini, yaumal azifah.
akan satu hari azifah, hari kiamat. Idzil qulubu ladal hanajiri kadhimina, yang pada hari itu hati-hati mereka berada di halqum mereka, dalam keadaan mereka itu diam senyap, tidak berkata walaupun sepatah kata. Dan ingat juga pada hari ini tuan-tuan dikasihi sekalian, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari di mana tubaddalul ardu ghairal ardi, hari di mana bumi diganti dengan bumi yang lain. Bukit dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah langit akan pecah, bintang akan berguguran dan sebagainya. Semua ni keadaan yang berlaku pada hari kiamat kelak. Di saat itulah, selepas berlaku kejadian-kejadian yang sedemikian, maka semua manusia berkumpul di mahkamah Allah yang Maha Agung. Berkumpul di mahkamah Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, di mana berkumpul untuk menunggu satu hari keputusan kepada segala amalan yang kita buat di atas dunia ini. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Takutlah kamu akan satu hari turja'una fihi ila Allah, yang kamu semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian kamu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala segala apa yang dikerjakan oleh kamu akan amalan. Wa hum la yuzlamun. Ingatlah kamu semua sekali-kali tidak dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita perhatikan kepada nas-nas dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapati kaedah-kaedah umum yang disebutkan ialah seperti mana berikut. Kaedah perbicaraan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaedah yang pertama ialah Allah Subhanahu wa taala melakukan keadilan yang tidak diragui padanya, tidak dicampurkan padanya mana-mana kezaliman. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi mana-mana hambanya. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang maha adil. La yazlimu ahadan subhanahu. Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi mana-mana manusia walaupun sedikit. Qala Allah tabaraka wa taala, "Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Kemudian disempurnakan untuk setiap daripada kita ma kasabat, apa yang telah kita usahakan, wa hum la yuzlamun, dan kamu tidak dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan bahawa pada banyak ayat Al-Quran bahawa dia tidak akan zalim pada mana-mana hambanya. Demikian disebut oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat ke-40. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi manusia walaupun sebesar zarah. Wa qala ta'ala, wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira. Siapa yang buat amal yang saleh, sama ada dia laki-laki atau dia perempuan, dalam keadaan dia beriman pada Allah, faulaika yadkhulunal jannah, maka mereka ini akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Wala yuzlamuna naqira. Allah taala tidak zalimi manusia walaupun sebesar biji sawi yang kecil. 2-3 ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi menyatakan bahawa yaqulullahu ta'ala, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Wahai hambaku, kata Allah,
Aku haramkan zalim dan khianat kepada diriku sendiri, dan aku jadikan zalim khianat itu perkara diharamkan di kalangan kamu. Oleh yang demikian, jangan sekali-kali kamu menzalimi akan manusia lain. Jadi kaedah pertama ialah kaedah keadilan, di mana tidak ada satu pengkhianatan walaupun sebesar biji zarah. Allah Subhanahu wa taala menerima akan segala yang dibuat oleh kita sekalian. Allah Ta'ala kewak mari apa yang dibuat oleh kita semua. Jadi Tuhan tidak menzalimi apa yang dibuat oleh kita manusia. Dan dalam kitab amalan kita disebutkan bahawa la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada sikit pun benda kecil kita buat, benda besar kita buat, kecuali semuanya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaedah yang kedua ialah tidak diambil kesalahan orang lain diletakkan dalam mizan, dalam neraca timbangan kita. Kemuncak kepada keadilan itu ialah setiap manusia bertanggungjawab di atas apa yang dia buat, yang diusahakan oleh dua tangannya, yang dilakukan oleh dirinya. Itu semua adalah manusia akan bertanggungjawab, dan tidak ditanya tentang perbuatan-perbuatan zalim dan maksiat yang dilakukan oleh manusia lain. Jadi kita kena ingat bahawa kita buat, kita tanggung. Gapo saja kita buat, kita akan tanggung. Kita buat, kita tanggung. Kita buat, kita tanggung. Mu buat, mu tanggung. Tak kira lah gapo benda kita buat atas dunia ni, kita kena tanggung. Qala Allah Ta'ala wa la taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, dan tidaklah segala yang diusahakan oleh manusia itu illa 'alaiha, kecuali ke atasnya dosa. Gapo kita buat, kitalah tanggung dosa. Wala taziru waziratun wizra ukhra, dan setiap daripada kita tidak akan menanggung dosa dibuat oleh orang lain. Orang lain tak semaya, dia. Kita buat kerja, royak, demo kena semaya. Tapi dia tak semaya, dia. Isteri kita, anak kita, kita paksa dia, kita royak dia, kita suruh dia buat. Dia tak buat juga, apa kita boleh buat? Masing-masing di kalangan kita kena faham bahawasanya yang kita buat pahalanya kita menikmati. Yang kita buat artinya dosa kita akan tanggungi. Kalau orang lain buat, dia punya dosa dialah. Jadi kubur masing-masing, dosa pun masing-masing. Tu kena ingat baik-baik. Qala Allah Ta'ala fi suratil Isra, wa man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wala taziru waziratun wizra ukhra. Ayat kedua Tuhan kata, siapa yang dapat hidayah, mengambil hidayah, maka hidayah itu untuk diri dia, dan siapa yang sesat, maka sesat itu untuk dirinya. Wala taziru waziratun wizra ukhra, dan tiap-tiap daripada kita tidak akan menanggung kesalahan orang lain. Dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut lagi, alla taziru waziratun wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa. Allah Subhanahu wa Ta'ala kata alla taziru waziratun wizra ukhra, bahawa setiap daripada manusia tidak menanggung kesalahan dibuat oleh orang lain. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a, dan tidak adalah bagi manusia itu kecuali apa yang dia buat. Baik kawan-kawan sekalian, kaedah kedua bahawa kita ditanya tentang apa yang kita buat. Dosa orang lain tu dia punya kerja. Maka kemuskilannya, selama mana manusia ini tidak diambil kecuali atas segala amalan-amalan yang dibuat olehnya, apa kita nak kata kepada firman Allah Ta'ala, liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamati wa min awzaril ladhina yudhillunahum bighairi ilmin.
Ada ayat lain menyebut bahawa supaya manusia menanggung segala dosa mereka pada hari kiamat dan juga dosa-dosa orang yang mereka sesatkan itu dengan tidak ada ilmu pada hari kiamat kelak. Ayat ni dia kata bahawa mu menyesatkan orang, dosa mu tanggung, dosa dia pun mu tanggung. Nak jawab lagu mana hak ni? Tadi kita kata, Tuhan kata dosa manusia tiap-tiap orang tanggung sendiri. Dia mau buat, dia mau tanggung. 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 Hak ni pula ayat Quran kata, dosa mu tanggung. Dosa hak orang mu sesatkan dia tu pun mu tanggung. Beban yang kamu bawa kamu tanggung, beban yang mereka bawa juga kamu tanggung. Dengan sebab tadi al-jawab, apa jawapan dia? Manusia ni apabila dia buat satu amalan untuk menyesatkan orang lain, dengan sengaja dia buat satu perbuatan yang menyesatkan orang lain. Contohlah dia menyebut satu kerosakan sehingga orang ni minum arak. Ataupun dia tunjuk orang ni satu tempat untuk buat kerosakan, ataupun dia menghiasi untuk orang ni satu keadaan supaya buat benda-benda diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana sahamnya, kerana usahanya itu menyebabkan dia menanggung akan kesalahan orang lain tadi. Kalau dia tidak ada usaha itu, dia tidak akan tanggung. Kenapa dia tanggung? Sebab pertama dia buat kesalahan, dia telah menunjukkan kepada orang lain supaya orang itu melakukan maksiat. Jadi maksiat itu berlaku dengan asbabnya kerana dia tunjuk jalan. Bila dia tunjuk jalan, maka itulah keadaannya. Sebab itulah kawan-kawan sekalian, kita ada isu katakanlah orang minum arak, kita yang jual arak kepada dia, kita akan mendapat dosa. Kita tanggung dosa dia minum arak sebab kita ni menyebabkan orang tu boleh minum arak kerana kita buat. Jadi kita buat lagu ni, kita akan tanggung. Kalau orang tu minum arak, kita yang buat, kita yang beri lesen kepada dia untuk dia jual arak, seksa kita kena tanggung apa yang dibuat oleh mereka itu dalam bab minum arak tadi. Supalah orang yang menyediakan rumah huruf putuk pelacuran, orang yang menyediakan tempat judi dan sebagainya. Sebab tu tuan-tuan, contoh paling mudah, kalau tuan-tuan ada sebuah rumah untuk diberi sewa, tuan-tuan tanya bila nak mari pakcik ataupun anak saudara, saya nak sewa kedai saudara ni, tanya sepatah nak sewa kedai nak buat apa? Beki motor kah? Nak buat kedai makan kah? Nak buat pusat perjudian kah? Atau nak buat pusat main biliar, lepas pada tu ada judi sikit situ. Kalau kita beri sewa untuk buat pusat biliar dan ada judi juga atas tu, semua dosa orang judi tu dia boleh saham kepada kita sekalian. Satu kali ada satu orang hamba Allah, dia tanya saya satu soalan. Dia kata, Ustaz, hamba dapat projek tambung tanah untuk buat ketik, buat rumah ibadat orang bukan Islam. Boleh atau tidak boleh? Saya kata tidak boleh. Tak boleh apa Ustaz? Ambil upah nambungnya, bukan buat ketik dia. Lah ni ketik tu dibuat, rumah ibadat tu dibuat kerana apa? Kerana mu tambung. Jadi senarai orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala itu ada padanya nama kamu. Ini temple ini, tempat buat ibadat ini ditambun oleh A bin B. Siapa dia A bin B? Kamu. Orang tempat orang mensyirikkan Allah, rumah ibadat yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, ianya diusahakan oleh kamu. Maka dosa kelakuan mereka juga akan ditanggung oleh kamu. Sebab tu tuan-tuan semua ingat balik. Orang nak ambil kereta kita pinjam, lagi mana kereta hamba? Hamba nak pergi masjid, bagi. Dia boleh pahala, insya-Allah. Nak pergi mana? Pergi tempat baik sikit-sikit, kita boleh pahala. Tetapi kalaulah kita bagi
tempat dia nak buat bermaksiat pada Allah. Amo nak pergi beli dadah ke, amo nak pergi tempat buat dosa ke, kalau mewi kata muka dia, maka perbuatan dia tadi menyebabkan kamu ada saham sama di atas dosa tadi. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu min ujurihim syai'a. Siapa dia ajak orang kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang itu dan tidak kurang daripadanya walaupun sedikit. Wa man da'a ila dhalalatin, siapa dia ajak orang kepada kesesatan, kana alaihi minal wizri, maka ke atasnya dosa seperti dosa orang yang mengikutinya itu dengan tidak kurang walaupun sedikit. Jadi kalau kita merosakkan manusia, maka dosa kita tanggung, dosa rosak dia tu pula kita ni tanggung. Kalau kita ajak orang buat baik, pahala kita nikmati, pahala dia buat baik tadi, dia kita mendapat pahala. Ginilah tuan-tuan share kuliah saya. Kuliah saya di tuan-tuan share kepada rakan-rakan. Alhamdulillah, saya tengok orang view hampir 1000. Bila tuan-tuan share ke rakan-rakan, maka tuan-tuan boleh pahala. Dan orang tu bila dia dengar kuliah tadi, dia boleh pahala. Tuan-tuan yang dia share ni pun akan mendapat pahala yang sama. Jadi kawan-kawan semua kena ingat bahawa kita akan heret orang lain, tarik orang lain kalau kita ada saham. Kalau kita buat baik, kita akan tarik yang baik, namanya pahala. Kalau kita buat jahat, kita akan tarik dosa, tarik satu beban yang namanya adalah dosa. Jadi kaedah yang kedua ialah kita tidak menanggung dosa orang lain, melainkan jika kita ada kaitan dalam dosa yang tersebut. Yang ketiga ialah Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan kepada hamba itu apa yang dia buat di atas dunia. Hukuman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada setiap hamba tidak akan berlaku kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan tunjuk pada kita semua apa yang kita buat dahulu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sembunyikan susu daripada kita ni walaupun sikit amalan kita, walaupun kecil. Was-suhufu tusajjilu kullama ya'malul ibad. Buku amalan kita ini merakamkan, merekodkan apa yang dibuat oleh setiap daripada hamba, walaupun sikit ataupun banyak. Cuba tuan-tuan tengok tak? Kadang-kadang kita tengok kenyataan adalah surat khabar. Ketua Polis Negara kata kita telah memeriksa kenderaan sekian banyak pada setiap hari yang melalui kawasan sekatan jalan raya. Apa dia boleh royak nombor? Misalnya kata 80,000, 90,000, 100,000 buah kereta sehari. Kenapa? Sebab lalu kau ni ada pencatat dia. Polis sekatan sekian, hari ni kita telah tanya kereta sebanyak berapa buah. Dia capur tempat A, tempat B, tempat C, semua sekali tu B. Petang pula kita dengar sidang media daripada Ketua Pengarah Jabatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Dia sebut hari ni kes barunya berapa, kes sembuhnya berapa, kes yang sudah keluar daripada hospitalnya berapa, kematiannya berapa, kematian pula kes nombor berapa, umurnya berapa, dia daripada kluster mana. Kenapa semua ni dia boleh sebut? Sebab ada rekod dia. Kalaulah kerja kita ada rekod, kerja Allah Subhanahu wa ta'ala juga ada rekod, maka Allah Subhanahu wa ta'ala merekodkan segala yang kita buat ini. Dan semua rekod-rekod Allah Subhanahu wa ta'ala ini kita dapati dia akan bawa mari jumpa dengan kita pada hari akhirat kelak. Qala Allah Ta'ala fi surati Ali Imran, dalam surah Ali Imran ayat yang ke-30. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida.
Satu hari di mana setiap daripada manusia dapati apa yang dia buat atas dunia ini muhdara, semuanya ada. Mari belaka. Wa ma amilat min su'in, apa yang dia buat daripada amalan yang jahat. Apa saja dia buat amalan yang jahat. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Dia berangan-angan kalaulah antara amalan jahat yang dia buat dengan dia ni kalau boleh duduk di tempat yang terlalu jauh. Malah tengok nah amalan jahat yang dibuat oleh dia tu tadi. Kalau boleh. Pasal apa? Setiap yang dibuat oleh kita manusia, sekali kita khianat ke orang, sekali kita memalu ke orang, sekali kita mengaib ke orang, hak ni semua ni tuan-tuan sekalian, dia akan mendapat dosa sepanjang masa. Hamba sebut sama. Hamba kata, ingat molek kita malu orang dalam grup WhatsApp, kita malu orang dalam Facebook. Tuan-tuan kena ingat, benda ni bila kita lepas masuk di maya, di alam media sosial yang ada pada hari ini, mustahil untuk tuan-tuan matikan rekodnya. Contohnya ceramah saya hari ini. Ceramah saya hari ini bila masuk dalam ni, saya share untuk public dalam FB saya ni. Kalau saya mati 100 tahun pun, cicit-ciak kita boleh tengok balik. Oh, hak ni tok ye aku mula ceramah. Pasal apa? Rekod. Ni tak apalah rekod kita mengajar, kita buat benda-benda baik. Tapi rekod orang tunjuk gambar tak bagus dalam Facebook, oh Masya Allah. Tu tuan-tuan semua hamba besar sama kepada orang suka dengar hamba mengajar. Hamba kata, dan bagilah mana pun jangan tunjuk benda-benda berdosa. Ni kadang-kadang kita tunjuk gambar retina kita duduk mandi dengan anak-anak di kolam renang. Selama mana gambar itu ditatap oleh publik, maka selama itulah kita akan menanggung dosa. Ni kita kena ingat molek. Selama mana gambar kita ditatap oleh publik, maka selama itulah kita akan menanggung dosa. Pas tengah orang dia pakai gambar, pakai orang tino, pakai seluar ketat, pergi melancong, ambil gambar pula depan menara Paris yang tinggi itu. Lepas tu pula pukul gambar depan orang. Orang boleh tengok pohon dia ukur lilik 14, betis dia 12, punggung dia 18, wah dada dia sekian-sekian. Hak dia pendek, peraga kepada orang tu selagi duduk alam maya tu tuan-tuan semua, selama itulah dia akan menanggung dosa. Kecuali dia bertaubat pada Allah. Taubat ke Tuhan pun buat mana gambar tu orang boleh tengok. Sebab itulah setiap orang ni tuan-tuan semua, orang yang cerdik orang lagu mana? Orang yang cerdik ialah dia nak buat gapo dia mikir. Aku buat gani gapo hujung dia. Nabi sebut orang yang cerdik ni, orang buat apa saja atas dunia ni, dia akan berfikir pada akibat tahu, akan akibatnya, akan kesudahannya. Nak buat gambar dalam Facebook, walaupun skopi kena mikir 14 kali. Kecuali gambar-gambar hok molek-molek tu selekeh lah. Tu tuan-tuan tengok Facebook saya, ada gambar kat sini tak? Tak ada. Amba tak letak. Amba menulis dalam Facebook, amba menulis, amba menyampaikan kuliah-kuliah saja. Gunalah media sosial untuk ni. Oh Ustaz, kita masuk gambar ni bukan gapo. Masuk gambar ni hanya kita masuk untuk buat kenangan sesok-esok kat sipar tak boleh. Telegram ada mu boleh sipar. Mu boleh print gambarmu, print. Belilah dalam dunia maya ni, kalau kita pandai sejuta ni kita boleh simpan maklumat-maklumat yang tidak diketahui oleh sesiapa. Dalam email kita boleh simpan. Apa yang masalah kita sangat ni? Siapa bubuh pelik-pelik gambar semua sekali. Orang lah ni tuan-tuan mau nak cerita, maaf lah, orang tino lah ni bubuh gambar dalam Facebook ni macam hilang dah sifat malu dia. Batulah orang bila dia tak ada sifat malu, dia boleh buat belaka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta." Apabila kamu tidak malu, kamu buatlah apa saja kamu nak buat. Setengah orang tino tanpa segan-selu dalam Facebook jual obat kuat. Tunjuk muka dia. Duk mana mukamu? Tak ada kau rasa malumu kepada aib kepada orang jual benda-benda macam ni. Betul duit pun nak cari. Mu kena fikir dosa mu, kena fikir pahala tu. Tu benda-benda yang kamu kena mikir. Kamu kena fikir semua benda yang kamu nak buat ni. Dosa tak dosa.
Orang lain ni jangan terpengaruh dengan keadaan sekeliling. Jadilah kamu seperti ikan, walaupun asalnya di lautan yang masin, tapi naik ke darat untuk dimasak mesti kena masukkan garam. Sebab apa? Sebab ikan satu haiwan yang tidak terpengaruh dengan suasana. Ini kita ni mudah terpengaruh dengan suasana, buat benda tak molek dan sebagainya. Ingat kawan-kawan sekalian, setiap yang kita buat ini, kita akan tengok pada hari akhirat kelak bahawa dosa ini wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Dia bercita-cita kalau boleh di antara dia dengan dosa ini akan duduk sejauh mata memandang. Aku malah tengok kepada dosa yang aku buat sendiri. Qala Allah Ta'ala alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Dan setiap daripada manusia akan tahu apa yang dia buat dahulu kemudiannya. Semua diketahui oleh diri dia sendiri. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Allah Subhanahu wa taala kata, aku keluarkan untuk kamu pada hari kiamat kelak buku amalan yang ditaburkan pada kamu. Iqra' kitabak. Allah Taala kata, baca akan buku amalan kamu itu. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukuplah untuk kamu apa yang kamu buat di atas dunia. Kamu sendiri boleh hitung akan dosa-dosa yang kamu buat atas dunia. Banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menunjukkan kaedah ketiga ini, iaitu manusia akan melihat sendiri segala rekod amalan yang dibuat oleh dia manusia ini pada hari akhirat kelak. Yang keempat, kaedah keempatnya ialah tuan-tuan ialah mudha'afatul hasanat dunas sayyiat. Kebaikan yang kita buat ini akan digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak kejahatan. Antara kelebihan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasihani, yang Maha Penyayang, Allah meletakkan rahmatnya mendahului marahnya. Sabaqat rahmati ghadabi, kata Allah. Sesungguhnya sifat rahmatku mendahului sifat marahku. Sifat pemaafku mendahului sifatku untuk mendenda manusia. Dan di antara kelembutan Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala memaafkan manusia, Allah Taala mentakhirkan azab daripada manusia. Oleh kerana itu, seseorang hamba itu dia boleh bergembira dengan kebajikan yang dibuat oleh dia sendiri. Allah Ta'ala gembira dengan kebajikan yang dibuat oleh hamba. Allah Ta'ala amat benci dengan maksiat. Allah Ta'ala gandakan kebaikan, tapi Allah tidak gandakan kejahatan. Qala Allah Ta'ala, in tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Kalau kamu beri pinjam kepada Allah pinjaman yang baik, yudha'ifhu lakum, Allah Ta'ala akan gandakan untuk kamu. Allah akan ampunkan kamu. Artinya, kalau kita buat benda-benda yang baik akan digandakan oleh Allah, dan kalau kita buat benda yang tidak baik, Allah Ta'ala tidak gandakan. Dan paling minima gandaan itu ialah sebanyak 10 kali ganda. Kita buat satu kebajikan, mendapat 10 kali ganda. Qala Allah Ta'ala, man jaa bil hasanati falahu 'asyru amsalha. Siapa yang buat kebajikan, maka baginya 10 kali ganda. Apa yang dibuat oleh kita manusia ini, falahu 'asyru amsalha, kita mendapat 10 kali ganda. Adapun kejahatan kita buat, ianya dibalas seperti mana yang kita buat. Wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Dan siapa yang buat amalan kejahatan, ianya tidak akan dibalas kecuali sepertinya, seperti jahat itu. Dia buat sekali-sekali,
You buat 2 kali, 2 kali. Tapi kebaikan kita buat sekali, Tuhan bagi 10 kali. Buat 10, Tuhan bagi 100. Buat 100, Tuhan bagi 1000. Contoh, derma RM1, Tuhan balas RM10. Derma RM10, Tuhan balas RM100. Derma RM100, Tuhan balas RM1000. Tapi sekali dosa kita buat, Tuhan bayar 1 saja. Dosa tidak diganda, amalan baik diganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih, berkata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursinya, Nabi kita bersabda dalam hadis kursi, Tuhan berfirman, inna rabbakum azza wa jalla rahimun. Allah taala Tuhan kamu ini amat pengasih. Man hamma bihasanatin falam ya'malha, siapa dia berasa nak buat benda baik tapi dia tidak buat benda baik, dituliskan baginya 1 pahala. Kalau dia buat baik tadi, kutibat lahu ashran, dituliskan bagi dia kebaikan tadi antara 10 ila 700 ila adhafin kathirah, kepada 10 hingga 700 kali ganda, hingga gandaan-gandaan yang begitu banyak. Demikianlah kalau kita niat nak buat bagai jahat tapi kita tidak buat, dituliskan bagi kita 1 kebaikan. Kita rasa nak buat benda jahat tapi tak buat, kita boleh pahala se. Fa in amilaha, kalau kita buat benda itu, dituliskan baginya itu 1, ataupun Allah Subhanahu wa taala akan menghapusnya. Wala yahliku 'ala Allahi illa halikun. Kesimpulannya kawan-kawan sekalian, pada kaedah keempat ialah segala yang dibuat oleh kita manusia ini, kebaikan digandakan oleh Allah, manakala kejahatan pula tidak digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaedah yang kelima akhir sekali pada hari ini ialah untuk menyatakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bawa saksi kepada kita semua. Segala yang kita buat ini ada saksinya. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Allah Subhanahu wa taala kata bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ke atas segala sesuatu itu ada saksinya. Contoh dalam azan, bel di masjid. Nabi kata kalau kamu tahu fadilah azan, kamu akan azan dia. Kamu akan bel ni berebut untuk menjadi muazzin, jadi Tok Bilal. Pasal apa? Sebab Nabi kata setiap yang dengar kalimah azan kamu itu akan menjadi saksi kepada kamu pada hari kiamat kelak. Setiap yang dengar, baik batu, baik kayu, baik apa saja, saksi. Jadi segala benda kita buat ni saksinya ada. Malaikat rakib atid menyaksikan. Amo ngajar pagi ni, tuan-tuan dengar pagi ni disaksikan oleh para malaikat. Anggota manusia menjadi saksi, semuanya menjadi saksi kepada kita semua. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhudan id tufiduna fi. Apa keadaan yang kita buat, apa kita baca daripada Al-Quran, apa kita buat daripada amalan, illa kunna 'alaikum syuhudan, kecuali semuanya kami ini menjadi saksi kepada kamu. Apa benda kita buat pada dunia ni tuan-tuan semua, baik buruk kita buat, ada saksinya. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Wa qala ta'ala wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahidun. Jadi kawan-kawan sekalian, saksi ni macam-macam. Bumi menyaksikan apa yang dibuat di atasnya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu kita dapati bahawasanya yauma idzin, untuk mengetahui kawan-kawan semua, kalau baca Quran ada perkataan yauma idzin, berarti itu berkenaan hari kiamat. Qala ta'ala yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu kita dapati bahawa bumi akan menceritakan segala cerita-cerita dia. Malam dan siang saksi kepada kita. Gapo kita buat di waktu siang, gapo kita buat di waktu malam. Harta kita saksi kepada kita semua. Daripada mana kita ambil, ke mana kita laburkan. Malaikat menjadi saksi kepada kita semua terhadap apa yang telah kita buat atas dunia ini.
Jadi semua ini saksi-saksi. Apabila bumi menjadi saksi, malam pun saksi, siang pun saksi, harta pun saksi, malaikat pun saksi, bagaimana manusia nak menolak akan penyaksian ini? Tangan akan berkata-kata, aku jamuh benda sekian. Kaki pula kata, aku jalan lagi tepat sekian. Mata pula kata, aku tengok benda-benda sekian. Telinga berkata-kata, aku dengar benda-benda sekian. Hidung kita pula, kulit kita pula, semuanya akan berkata-kata. Qala ta'ala, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ingat kawan-kawan sekalian, ingat semua umatku, kata Nabi. Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat aku teri mulut mereka, aku tutup mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan di mana akan berkata-katalah oleh tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, di mana kaki-kaki mereka akan menjadi saksi bima kanu yaksibun, atas segala yang dibuat oleh manusia di atas dunia ini. Ingat tuan-tuan semua, segala yang kita buat ini akan ada saksinya. Di sana ada lagi ayat yang lain, hadis yang lain menyebut akan kaedah Allah Subhanahu wa taala menghisap manusia pada hari akhirat kelak. Kesimpulannya ialah ada 5 kaedah yang Allah Ta'ala guna muhasabah manusia. Pertama, kaedah keadilan yang tidak ada apa-apa kezaliman padanya. Yang kedua ialah kita akan dihitung akan amalan yang kita buat. Orang lain buat tu ikut dia. Yang ketiga ialah orang lain buat ikut dia, tapi kalau kait dengan kita, Tuhan masuk dalam akaun kita. Yang ketiga, Allah Ta'ala buat mari gapo benda kita buat atas dunia ini. Yang keempat ialah Allah gandakan yang baik, tidak gandakan yang jahat. Dan yang kelima, Allah Subhanahu wa taala bawa saksi kepada apa yang kita lakukan atas dunia ini. Ada 5 kaedah yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah kawan-kawan dikasihi sekalian, pagi esok kita akan bersambung lagi. Tajuknya ialah perkara-perkara yang akan ditanya, akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kuliah pada pagi besok. Sama saya insya-Allah jam 6.45 pagi pada kuliah subuh, dan setiap maghrib, kecuali pada hari Isnin dan juga hari Jumaat, kerana hari itu hari kita semua sunat berpuasa di bulan-bulan Syaban begini. Kita ke udara dalam kuliah tafsir Al-Quran selepas maghrib, dan kuliah berkenaan dengan Al-Alamul Akhir. Tajuk saya pada setiap daripada pagi pada jam 6.45 pagi. Terima kasih setia bersama saya, Ustaz Saibun bin Ismail. Mudah-mudahan tuan-tuan doakan untuk saya sihat tubuh badan, afiat dan sebagainya, untuk terus berkhidmat pada agama Allah Subhanahu wa taala yang kita kasihi ini. Dan saya doakan juga untuk tuan-tuan sekalian boleh penuhkan masa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bersama dengan keluarga, stay at home, duduk di rumah saja, supaya kita semua dapat selamatkan diri kita daripada virus corona yang cukup berbahaya ini. Mudah-mudahan Allah merahmati kita sekalian insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira, wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma barik lana fi auladina wa la tadurruhum, wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.